Blue, the feeling behind my eyes. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, boleh tak kalau kita nak tahu so far setakat ni perkembangan Immigration FC mengikut perancangan, adakah capai apa KPI yang ditetapkan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada tim Harimau Melaya. Okey, untuk penonton semua, Immigration FC seperti yang kita ketahui, kita tahun ni edisi pertama kita bersama M3, Liga M3, dan kita telah sampai ke kemuncak Liga. Okay, kita di perlawanan terakhir pada minggu ini, perlawanan ke-18, dan Alhamdulillah akhirnya kita layak ke peringkat suku akhir. Peringkat suku akhir yang dijangka berlangsung pada 20 Ogos 2022. Dan secara asasnya kita berpuas hati dengan pencapaian pada masa inilah. Kalau kita imbas balik pada awal season hari tu, 2 perlawanan awal tak bernasib baiklah, tewas. Tapi lepas tu dengannya ada beberapa perubahan yang dibuat oleh manajemen dan membuahkan hasil. Akhirnya sekarang layak ke suku akhir. Boleh ceritakan perjalanan progres tu Tuan? Ya, pada peringkat awalnya kita, seperti saya malam tadi, kita edisi pertama dan kita tidak jangka M3 persaingan dia pada tahap yang cepat dan pace permainan dia sangat tinggi. So kita membuat beberapa rombakan dan formula kita adalah kita mencari sesuatu formula bagaimana kita nak menghadapi saingan ini hingga ke akhir liga dan ingin mencapai impian kita. Yang pertama, kita punya strategi, kita campurkan, kita combine pemain basic M3, pemain jabatan, dan yang kedua kita ambil bekas-bekas pemain Liga Super, dan yang ketiga kita punya formula, kita bawa pemain-pemain yang sedang bermain di Liga Super, kita buat pinjaman. So sepanjang dalam perpindahan musim kedua, kita dah combine pasukan tu dan hasilnya tuan-tuan nampaklah. Kita layak ke quarter final dan permainan kita pada label yang kita tak jangka. Itulah label M3 yang sebenarnya. So Tuan maksudkan level tu sebenarnya lebih hebat daripada yang dijangka lah, lebih baik daripada yang dijangka. Tapi sepanjang liga tu, kalau ikut pemerhatian Tuan sendirilah, ada tak rasa gap yang besar antara pasukan-pasukan yang layak ke suku akhir dengan pasukan-pasukan yang bawah? Ataupun liga tu lebih seimbang pada penglihatan Tuan? Terlalu besar kalau kita tengok. Kita tewaskan Langkawi 8-0. Baru-baru ni yang terakhir Tun Razak City 9-0. So dari segi pembangunan pasukan, dari segi pengurusan pasukan, dari segi keupayaan pemain, kedua-duanya berbeza. So perbezaan tu menghasilkan perbezaan gol yang banyak. Itulah AFC. So dengan formula yang kita ada tu, kita ada 3 kategori pemain, kita ada cita-cita, kita ada program pembangunan. So hasilnya kita dapat permainan yang menarik. Baru-baru ni kita dapat berita bahawa akan ada rombakan liga lah bermula tahun hadapan, dan termasuk juga kemungkinan pasukan daripada Liga M3 berpeluang juga untuk ke Liga Super. Bila first reaction Tuan bila dengar perubahan tu dan mungkin ada peluang untuk ke Liga Super, apa reaksi Tuan? Sesuatu yang menarik. Kita tak jangka M3 ditawarkan dengan formula yang sebegitu. Okey, sesuatu yang menarik. Yang pertama, seperti saya malam tadi, kita telah capai target kita ke suku akhir, dan dengan musim kedua, dengan formula dan strategi yang baru, kita nak jadi juara M3 sebenarnya. Dan seterusnya, untuk tawaran yang seterusnya, kita akan fikir semasa final nantilah, insyaAllah. Bermaksud belum ada keputusan untuk mensasarkan layak ke Liga Super, tapi lebih fokus pada juara dulu. Lebih fokus pada juara dan layak ke final. Tapi kalau kita tengok kapasiti sekarang pasukan Immigration ni, adakah
tuan rasa berada di tahap yang sudah sedia untuk beraksi dengan pasukan-pasukan di Liga Super? Kita adalah pasukan pembangunan. Kita combine 3 kategori, satu kumpulan pemain yang kita tengah bangunkan untuk dia biasa main dengan liga yang lebih kompetitif. Kedua, bekas-bekas pemain yang pernah bermain Liga Super, Liga Perdana, yang kumpulan ketiga yang sedang bermain di Liga Super tetapi kita pinjam. So saya rasa sesuatu yang menarik untuk mungkin kita bersedia atau tidak, tunggulah, ada kejutan. Antara faktor yang banyak kita jumpa kelab-kelab M3, faktor yang menentukan kejayaan mereka sebenarnya adalah pengurusan yang baik juga. Macam mana tuan tengok setakat ni perjalanan pengurusan pasukan immigration, dan mungkin untuk naik taraf ke Liga Super tu, pengurusan perjalanannya macam mana tuan? Pengurusan yang baik saya setuju, tapi kita kena ada pengurusan yang baik. Maksudnya pengurusan tu dia ada passion untuk bola sepak, ada passion untuk pembangunan bola sepak. Kalau dia baik pun dari segi kewangan, tetapi dia boleh handle kewangan je, so dia tidak menjamin. Tetapi kita punya pasukan pengurusan, kita passion dan kita ada cita-cita. Kita nak jaga dinasti bola sepak ni supaya berada pada tahap yang cemerlang. Walaupun kita Division 3, tetapi seolah sekurang-kurangnya kita boleh sumbang kepada pembangunan Liga Perdana ataupun Liga Super. Kalaulah ada perubahan pada Liga M3 next season dengan melibatkan pemain import, adakah tuan masih still dengan pemain-pemain tempatan atau juga akan cuba menggunakan pemain import? Walaupun kami ada kapasiti immigration FC, untuk makluman semua, saya pecah rahsia lah. Kita punya moto adalah pemain lokal. Kita fokus kepada pemain lokal. Walaupun kalau masuk Liga Super pun memang kita akan target pemain lokal. So kita nak pembangunan tu untuk pemain lokal, insyaAllah. Maksudnya tuan percaya dengan bakat-bakat tempatan juga, kalau diberi ruang yang secukupnya, boleh bertanding dengan pasukan-pasukan yang ada pemain import. Mungkin PJ City boleh jadikan contoh yang tuan boleh ambil, betul? Ya, kita ada PJ City sebagai panduan kita, dan tak mustahil PJ City pernah mencipta sejarah. Why not Immigration FC? Okay, jangkaan untuk macam suku akhir lepas ni mungkin akan berdepan dengan pasukan Harini FT, pasukan yang lebih ramai pemain-pemain bekas Liga Super. Apa yang mungkin tuan boleh suntik motivasi pemain-pemain untuk menghadapi peringkat yang lebih tinggi ni? Untuk pemain-pemain saya Immigration FC, ingat kita punya mesej adalah untuk selepas kita layak quarter final, kita nak juara. Dan kita juara, kita nak buktikan bahawa kombinasi pemain baru, bekas pemain dan pemain yang sedia ada profesional ini dapat mencipta sejarah bahawa kita semua pemain tempatan boleh berkembang, okey, dan insyaAllah kita tidak gentar dengan hari ini FC. So jumpa 20 Julai nanti hari ni. 20 Ogos. 20 Ogos. Okey, akhir sekali, kalau sepanjang tuan dalam semusim ni dengan Liga M3, kalaulah dari kapasiti tuan, apa yang tuan rasa boleh dicadangkan untuk tambah baik Liga M3 ni? Mungkin dari segi publicity ke, mungkin pada pandangan tuan? Pada pandangan saya, kena publicity yang tinggi. Dan yang kedua, saya kena puji FAM, AFL. Kalau kita berada dalam Liga M3 ni, anjuran AFL, sebenarnya kita bukan bermain. AFL, FM didik kita dari segi bagaimana nak menganjurkan perlawanan, menguruskan pasukan, kontrak pemain, kewangan. Kita dalam bentuk belajar mengurus pasukan bola sepak, bukan kita nak masuk penyertaannya. Itu yang AFL cuba bawa kepada pasukan-pasukan ini. So Immigration berjaya pergi ke boleh ikut rentak
dan apa-apa syarat yang dikemukakan oleh AFL. So kita belajar macam mana nak loan pemain, macam mana nak buat kontrak pemain, macam mana nak anjurkan satu perlawanan, kena ada AGC, GC, LSO. Kita tak tahu benda ni sebelum ni. Tapi satu, kita kena promote AFL ni, kena ada publicity yang tinggi untuk M3. Dia bukan saja satu persaingan antara dua pasukan, tetapi ia lebih kepada pembangunan sebuah pasukan untuk bergerak ke Liga Super atau Liga Perdana. Itu mesej kita lah. Emotions I let you turn me violet instead. Summer high met you in August, New York back to my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam petang kepada semua fans Harimau Malaya. Kali ini kita bawakan special kepada anda di padang latihan Immigration FC. Tadi kita dekat office kan? Bersama dengan COO. Kali ini kita bawakan coach legenda kita, Coach Mat Zan Mat Arif. Sihat coach? Alhamdulillah. Ya, baru-baru ni kita memang ramai tertumpu dekat Immigration FC sebab dia punya result tu 8-0, 9-0. Jadi bila coach masuk pertengahan season itu, apa yang coach nampak dengan tim ni? Yalah, saya hanya menyambung tugas kan. Saya masuk pun dalam game ke-11 game ke-11 dan sekarang tinggal satu game lagi. Yes. Jadi kita dah hadapi 7 game lah, melalui 7 game. Dan memang benarlah kita dapat menjaringkan banyak gol kan. Tapi ini memanglah kalau tengok saya masuk hanya apa kan, kita tengok apa kekurangan pada pasukan lah kan, kekurangan. Kalau dari segi fizikal saya rasa tak ada masalah apa semua kan. Mungkin dari segi technical dan taktikal itu yang kita improve kan pada pemain lah. Dan kalau kita tengok pun dari segi jaringan tu, kita banyak buat drill kan, kita buat banyak drill, finishing, crossing apa semua. Itu yang alhamdulillah lah kita dapat menjaringkan banyak gol. Jadi adakah maksudnya bila coach masuk tu, coach nampak perkara pertama yang coach perlu buat adalah tingkatkan bahagian serangan hingga dapat banyak jaringkan gol tu? Apa antara taktikal yang coach terapkan? Short pass ke tim permainan? Kalau dekat attacking third tu memanglah banyak perkara yang perlu dilakukan lah kan, terutama bahagian midfield dengan striker kan, kombinasi mereka tu penting lah kan. Itu 1-2 apa semua memang perlu dalam game bola sepak ni. Tapi kalau kita tengok pun finishing lah, kalau kita tengok kelemahan finishing tu, kalau tu dari segi crossing, itu yang kita banyak buat drill lah. Saya dimaklumkan oleh CEO pasukan tadi, tim ni merangkumi 3 jenis pemain lah, 3 kumpulan pemain, pemain jabatan, pemain berpengalaman dan pemain pinjaman juga. Macam mana coach lihat kombinasi mereka dalam pasukan setakat ni? Kalau kita tengok memang kita ada ramai pemain yang berpengalaman kan, yang pernah main dalam Liga Premier, Liga Super kan, dan memang perlulah pengalaman mereka ni dalam pasukan. Lalu tu kalau kita tengok pun kita ada loan pemain dari Liga Super, dari Penang, ada dari Melaka, dari Selangor kan. Jadi memang pemain-pemain muda ni memang ada bakat apa semua. Lepas tu yang dari Immigration sendiri memang ada pemain yang berpengalaman apa semua, mungkin dari segi bermain tu kan mereka tak ada apa semua kan. Jadi bila kita combine kan mereka ni, itu yang kita dapat tim sekarang ni lah, dari pengalaman, dari bakat apa semua, kita combine kan, alhamdulillah lah. Ada orang kata ada peningkatan lah dari segi teamwork ke, dari segi corak permainan, kita punya game taktikal apa semua boleh buat lah apa semua. Dia kalau ikutkan keputusan macam 8-0 tu 9-0, dia perlukan motivasi yang tinggi coach. Biasa tim kalau dah 4-0, 5-0 dia kendurkan serangan. Jadi macam coach sendiri masih dengan pendirian untuk sentiasa mereka push all out 90 minutes macam tu. Memang kalau memang kita memang tekankan tu, bukan saja dalam game, dalam training pun kita tekankan macam tu apa semua kan. Sebab apa, dalam sekarang punya bola sepak lebih pada intensity dan volume lah, itu yang kan, dalam latihan kita tekankan yang itulah. Jadi kalau kita tengok pun, kalau kata ada pemain yang dah tak boleh bagi sumbangan ke apa semua, kurang bagi sumbangan apa semua, kita ada ramai pemain luar, kita akan tukar lah gitu.
Okey, kalau ikut jadual sekarang ni, kedudukan kemungkinan kalau suku akhir nanti bertemu dengan hari ni FT. Pasukan yang dibarisi beramai ex-player. Jadi betul, macam coach sendiri sediakan tactical khas ke ataupun persediaan khas untuk perlawanan tersebut setakat ni? Kita ada satu lagi perlawanan kan. Jadi kita selepas tu kita ada dua minggu kan. Jadi pun saya pun dah tengok barisan pemain hari ni FC, memang pasukan tu mempunyai ramai pemain-pemain yang orang kata berpengalaman. Kira yang yang pernah ada nama dalam bola sepak Malaysia lah kan. Jadi memang satu perlawanan yang tough lah bagi kita. Tapi kita pun ada kita punya perancangan kita ada game plan kita. Jadi tactical apa semua tu kita akan buat lah. Kita akan buat homework lah tu semua. Okey coach, baru-baru ni FAM ada umumkan perubahan rombakan dan kemudian dikabarkan pasukan-pasukan M3 pun berpeluang untuk naik ke Liga Super. Jadi macam coach sendiri, reaksi coach bila dengar berita tu, coach excited ataupun rasa tim ni belum bersedia kalau nak ke arah lebih tinggi, macam mana coach rasa? Ya, kalau kita tengok tadi ya, kita pun ada pemain yang berpengalaman kan, yang dah kira orang kata dah ujung-ujung apa semua kan. Jadi takkan kalau masih bagus lagi pemain ni, dia dah main Liga Premier, Liga Super kan. Jadi ini yang sekarang ni dia boleh bantu pasukan M3 saja apa semua. Jadi bila kita naik Liga Super, kalau naik Liga Super, saya rasakan kita perlu mencari pemain-pemain yang lebih lagi lah, yang yang ada bakat apa semua, yang ada potensi untuk pergi lebih jauh dalam bola sepak ni. So adakah coach merasakan tahap kompetensi dalam Liga M3 ni masih rendah dibandingkan dengan Liga Perdana, Liga Super? Kalau nak terus tu mungkin akan ada jurang yang besar coach ya? Memang ada jurang. Bagi saya memang ada jurang lah kan. Sebab apa, kalau kita tengok memang dah yang M3 ni ramai pemain-pemain yang dah penghujung kan. Jadi sepatutnya kita ketengahkan pemain-pemain muda yang ada bakat apa semua masuk main dalam M3 ni kan. Tadi CEO pun ada cakap, dia kata kalau lah ada rezeki ke Liga Super, dia nak teruskan prinsip Immigration FC kekal 100% player tempatan. Coach rasa player tempatan memang perlu ada ruang macam ni, platform macam ni, diberi ruang macam ni coach? Ya, memang bagus kalau macam tu kan, kita bagi peluang pada pemain-pemain tempatan. Tapi kalau nak bersaing dalam Liga Super tu betul-betul pemain yang betul-betul bagus lah kan. Itu yang itu yang penting lah. Okay, so setakat ni je coach soalan kita untuk coach. Saya doakan pasukan Immigration di bawah bimbingan coach akan melangkah lebih jauh coach ya. InsyaAllah, terima kasih.